Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, dalam video kali ni kita akan berada dalam sesi bakar duit episod yang ke-6. Jadi, apa yang kita nak buat dalam video kali ni? Jadi, dalam video kali ni aku akan membawakan korang beberapa jenis powerbank yang aku just randomly pick dekat laman sesawang yang aku rasakan macam interesting, tapi yet still sama-sama kita akan uji dan tengok adakah ia legit ataupun scam ataupun as expected daripada dia punya advertisement. Jadi tanpa melengah masa lagi, jom kita ke bakar duit episod yang ke-6. Tanpa melengah masa lagi, let's check it out. So, macam biasa kita punya bakar duit, kita akan susun item daripada harga yang paling rendah sampai harga paling tinggi. Dan macam biasa juga untuk bakar duit ni, segala link pembelian aku akan letak dekat box description dekat bawah. Mana tahu kalau korang nak riki-riki ke, nak beli ke, link semua dekat bawah. Jadi jom kita ke bakar duit episod ke-6 ni. Jom. So, item pertama ataupun powerbank pertama ni adalah dipanggil sebagai kat sini halter folding fan. So, kalau korang nampak, basically secara mudahnya ini adalah powerbank berserta dengan foldable fan 2-in-1 punya powerbank lah. Jadi, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kipas ni kalau korang tengok dia adalah self-explanatory punya produk lah. Dekat sini ada kipas. Belakang ni ada powerbank 3000 mAh tadi. Ada satu button, ada LED light kat sini. Ada dua lubang untuk korang ikat korang punya layar tadi. Dan juga ada engsel untuk korang buka lipatan dia. Dekat bawah ni terdapatnya dua port. Satu untuk output type A, satu lagi untuk input micro USB. Itu sahaja. Dan aku punya ni adalah berwarna macam baby blue macam tu. So, implikasi dia macam mana? Benda ni korang boleh buka. Sama ada korang nak set upkan 90 darjah macam ni ke, korang nak buka habis ke, pun boleh. Secara asalnya bila korang tekan butang bawah ni, dia akan hidupkan kipas ni. Dan kipas ni ada 3 fasa ataupun 3 level lah. Di mana tekan sekali, ini adalah kelajuan pertama. Kalau korang boleh dengar bunyi dia, angin ni pun agak okey. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Kalau korang boleh nampak, so far so good. Dari segi dia punya angin ni memang sangat-sangat legit, memang cukup memadai. Dari segi kebisingan kipas, tak bising sangat, memang normal lah untuk kipas sebesar ini. Alright, bila kita tekan dia akan padam lah. Alright, itu untuk dia punya kipas. Sekarang jom kita test dia punya pengecasan. Sebab apa? Ini adalah power bank juga kan. Alright, so far keluar pengecasan ni kalau korang nampak. Cumanya, macam aku cakap tadi, dia support untuk 5W saja. Jadi tak trigger apa-apa quick charge yang ada pada Poco M3 ni lah. So far dari segi pengecasan adalah okey. So, berapakah harga untuk sebuah 2-in-1 punya powerbank plus kipas ini? Ia berharga RM20.90 saja guys. RM20.90 bagi aku adalah harga yang sangat-sangat mudah sabah ataupun harga yang sangat-sangat menarik lah untuk produk macam ni. So, item kedua ataupun powerbank kedua ni adalah more kepada powerbank yang aku ambil sebab dia compact dan mempunyai 3 wire ataupun kabel yang siap-siap bersama dekat powerbank ni. So, more or less dia macam function dia agak menarik jugalah. Di mana kalau korang tengok dekat sini, dia punya info dia lebih kurang macam ni. Dan dekat website dia ataupun dekat dia punya iklan dia mengklaim bahawa dia mempunyai 20,000 mAh punya capacity, which is questionable juga. Sebab apa? Untuk saiz yang besar macam ni ataupun kecil macam ni, mustahil mempunyai 20,000 mAh. Tetapi nanti kita akan cuba tengok macam mana. Jadi jom kita buka. Di mana kalau korang nampak dari super powerbank ni, dekat atas ni adalah berwarna hitam. So dekat dalam ni sebenarnya terdapatnya macam LED menunjukkan berapa percentage bateri, tapi agak malap, agak tak nampak. Dekat bahagian belakang kalau korang nampak menempatkan 3 kabel Lightning, Type-C, Micro yang siap-siap bersama dekat powerbank. Ini adalah salah satu kelebihan powerbank ni lah yang membuatkan aku memilih untuk sesi bakar duit yang ke-6 ni. Dekat bahagian sini terdapatnya satu Type A punya output, 2 input iaitu Type-C dan juga Micro. Sebelah sini terdapatnya LED light. Sebelah sini kosong, sebelah sini terdapatnya satu butang untuk fungsi pada powerbank ni lah. More or less rupa dia macam ni. So, untuk aktifkan dia punya LED dia, korang double press kat sini. Alright, so LED dia akan hidup. Double press balik untuk padam. So, jom kita cuba test adakah dia boleh mengecas dengan ketiga-tiga kabel ini sekaligus. So, apa yang berlaku, kita ambil Type-C dulu, Poco M3 ni. Kita cucuk. So, kalau korang nampak, dia trigger charging. Lepas tu, kita cuba ambil iPhone. Okay, iPhone 12 Pro Max ni. Cucuk. Okay, dia trigger charging. So, pada Poco pun masih lagi tak charging. Pada Poco masih lagi charging, pada iPhone masih lagi charging. Kita ambil yang ketiga, Realme C15 ni, micro USB. Okey, pada Realme sekarang charging, pada Poco dah hilang charging, pada iPhone masih lagi charging. So, bermaksud bahawa powerbank ini walaupun ada 3 kabel siap-siap, tapi korang boleh charge 2 peranti dalam satu masa. Mungkin disebabkan dia punya kapasiti yang agak kurang.
Dan dari segi pengecasan, so far aku tengok dari segi ketiga-tiga peranti ni dia tak trigger apa-apa fast charging. So, kita senang untuk katakan bahawa dia tak ada fast charging punya teknologi lah. So, berapakah harga untuk sebuah powerbank dengan siap 3 kabel ni? Di mana dekat Shopee, powerbank ni dijual lebih kurang harganya RM29 saja. So, RM29 saja korang boleh mendapatkan sebuah powerbank yang kompak. Aku boleh kata binaan dia agak sturdy. Yang paling penting dia siap kabel-kabel ni lah. Jadi, korang takkan terlupa lagi nak membawa kabel korang. Now, powerbank ketiga. Powerbank ketiga ni sebenarnya lebih kurang sama dengan powerbank kedua, di mana dia ada siap-siap kabel terpasang dekat powerbank tu. Cumanya untuk yang ini dia claim bahawa dia punya kapasiti adalah 30,000 mAh. Dan untuk yang ini kalau korang nampak dekat gambar sini, dia mempunyai satu tambahan kabel untuk input, iaitu untuk charge powerbank itu menggunakan Type A dekat sini. Again, for a 30,000 punya mAh, aku tak rasa ia legit. Memang rasa dia ringan. Again, aku boleh katakan dalam 10,000 mAh saja dari segi dia punya berat. So dekat depan ni kalau korang nampak adalah dia punya tulisan. So sini ada indicator light. Dekat atas tak ada apa-apa, hanya terdapat kabel 4 ni. Di bahagian bawah kosong. Di bahagian kiri terdapatnya port pengecasan micro untuk pengecasan dan juga satu butang function. Di sebelah sini terdapatnya another port output Type A untuk additional kabel kalau korang pakai kabel korang lah. So dekat belakang macam biasa, kalau korang nampak tersusunnya 4 kabel. Lightning, Type C, Micro, Type A. Jadi jom kita keluarkan. So secara asalnya rupa dia macam ni lah. Rupa dia macam ni lebih kurang lah. So jom kita try test charge ketiga-tiga peranti tadi. Phone charging. So kita tengok balik, adakah ketiga-tiga masih charging? Okay, Poco masih charging, Realme masih charging, iPhone juga masih charging. So untuk yang ini korang boleh charge 3 peranti serentak, berbanding yang tadi hanya 2 sahaja. So berapakah harga powerbank ini? So sekarang ia dijual dengan tanda harga RM39.50 macam tu. So sebenarnya cerita RM40 macam itulah. So bagi aku agak berbaloi. Cumanya just bear in mind, aku tak rasa kapasiti dia 30,000 mAh. So yang ini dia claim bahawa dia mempunyai kapasiti 50,000 mAh. Tetapi daripada berat dia, sebelum buka kotak ni aku dah boleh agak again 10,000 ke bawah lah, 10,000 ke bawah mAh sahaja. Jadi jom kita buka. Di mana powerbank ini kalau korang lihat dari segi rupa dia, ya dia mempunyai wireless charging dekat sini. Alright, agak nice, nanti kita cuba juga. Dekat atas terdapatnya banyak port guys. Kalau korang nampak ada 4 Type A, ada 3 untuk input ini semua output, ini semua input micro, lightning, Type C dan ada 3 LED. Sisi sini terdapatnya satu button function saja. Bawah tak ada apa-apa, hanya tempat gantung layar korang. Sebelah sini hanya ada indicator light lah. Alright. So dekat belakang ni terdapatnya dia punya panel solar untuk pengecasan. Overall dari segi build quality memang terasa sangat-sangat murah lah, memang terasa ringan. Aku boleh katakan dalam ni kosong. Bila tekan, nampak? Bila tekan boleh terkopik tau. Bila tekan boleh terkopik. Memang aku rasa bateri dia kecil sangat dalam ni. Jadi tak apa. Jom kita tengok LED light dulu. Di mana kalau korang press and hold dia akan menyala. Alright. So ada LED light, so agak berguna. Press and hold balik untuk padamkan. Lepas tu kita nak test pengecasan tanpa wayar dia. Legit tak legit? Kita letak iPhone dekat atas ni. Alright, so far function. Mana boleh charge wireless dekat sini. Agak okey, tapi aku tak rasa wireless dia yang agak pantas. Lepas tu dari segi dia punya panel solar ni, aku dah test dekat luar. So masa aku pergi kat luar, aku test bawah matahari, memang aku nampak LED light dekat tepi ni menyala lah. So berkelip-kelip. So aku percaya bahawa solar panel ini berfungsi. Cumanya aku tak sure berapa pantas lah. Aku rasa paling slow dalam dunia lah kot. Sebab apa sekarang ni pun dia punya kualiti pun agak tak memerasakan. Dan berapakah pula untuk harga powerbank yang begini? Ada wireless, ada solar, ada 4 port, ada 3 port untuk pengecasan dia, ada lampu LED ni. Ia dijual dengan tanda harga RM43.90 macam itulah, lebih kurang RM44. Powerbank seterusnya ni adalah sebab apa aku pilih dia adalah sebab dia first nampak macam rugged. Dia ada solar juga. Lepas tu dia ada lampu suluh yang lebih terang, lebih besar. Dan yang paling penting adalah dia mempunyai macam cigarette punya lighter ataupun tempat nak mencipta api lah. Agak menarik. Jadi jom kita buka. Di mana kalau korang nampak first thing first, dia punya design ni memang rugged. Ada macam grippiness, ada getah yang agak tebal. Memang sturdy, ada beratnya. Di mana ini adalah design belakang ni kalau korang nampak. Yang ini dia claim bahawa kapasitinya adalah 30,000 mAh. Apa aku boleh katakan dari segi berat, mungkin lebih kurang 10 ke 15,000 mAh saja. Not more than that. Sebab still lagi boleh katakan ringan, tapi lebih berat berbanding yang lain tadi. Dekat bahagian atas terdapatnya satu flap, di mana kalau korang buka, dia adanya dia punya USB port, 2 Type A, 1 micro untuk input. Dekat bahagian bawah terdapatnya 2 LED flashlight yang agak besar, di mana kalau kita nak activatekan dia, ada butang kat sini. Kita cuba press and hold. Alright. Agak terang, memang agak terang. Okay, press and hold balik untuk padam. Di sebelah sisi sini tak ada apa-apa. Di sebelah sisi sini terdapatnya satu panel solar yang agak besar, ada LED light, ada butang on off,
merangkap juga button untuk korang nak nyalakan api kejap lagi, dan juga function button untuk dia punya LED dekat bawah tadi. Dekat sisi sini terdapatnya satu tempat untuk korang gantung apa-apa tali, dan dekat dalam flap ni terdapatnya satu coil kalau korang nampak untuk korang hidupkan api. Aku rasa korang pun perasan lah coil ni macam ni rupa dia. Korang press sekali, dia akan menyalakan lampu sini. Korang press and hold, dia akan menyala oren, nampak? Dia akan menyala oren. So memang legit lah. Di mana kita buat uji kaji, boleh tak dibakar tali putih ni? Aku tak isap rokok. So ini je lah uji kaji aku boleh buat Kalau korang yang isap rokok, korang boleh demo dengan rokok lah. Di mana korang nampak dia dah merah kan? Kita letak tali ni. Kalau korang nampak dah ada asap. Okay, dah ada asap, memang boleh gunalah. Dari segi functionality, dia punya panel solar ni aku dah test tadi. Pun sama macam power bank sebelum ni, di mana bila aku bawa pancaran matahari, dia akan mula menyala LED ni. So aku percaya dia berjaya menggunakan solar ini ataupun mengaktivate dengan solar ini. So agak legit jugalah. More or less the same lah. So berapakah power bank rugged ini dijual sekarang? Yang ini dijual dengan tanda harga RM48. Dan again, just bear in mind, aku tak rasa dia adalah 30,000 mAh. Aku rasa lebih kurang 10 ke 15,000 mAh dari segi dia punya berat dan kesolidannya. So last but not least, ini adalah power bank yang aku beli sebab apa? Kapasiti dia yang diiklankan dia paling besar antara semua, di mana diklaim bahawa dia mempunyai bateri berkapasiti 60,000 mAh. Dan so far from the berat itself, aku boleh katakan yang ini mungkin legit berbanding yang lain. Jom kita keluarkan. So far dari segi berat memang berat. Cumanya again, walaupun dia terasa berat sangat, tapi aku tak rasa ini adalah 60,000 mAh. Sebab apa tau? Power bank aku yang berkapasiti 30,000 mAh pun aku boleh katakan sikit je nipis daripada ini. Dari segi berat, kurang sikit je daripada ini. So of course, kalau 60,000 mAh, it should double daripada power bank aku yang tu kan. Should be berat dia lagi berat dan ketebalan dia lagi gemuk lah. Yet still, yang ini adalah aku rasakan paling legit antara semua lah dari segi sturdiness dia. Di mana dari segi design dia kat sini, terdapatnya satu screen. Sini tak ada apa-apa. Dekat belakang hanya ada spesifikasi dia, korang boleh pause dan baca berapa output input dia. Sebelah sini terdapatnya satu saja key function. Bawah kosong, atas terdapatnya banyak port guys. Ada 4 type A, 2 seakan-akan fast charging warna orange ni dengan ada 2 board kat sini. 2 yang biasa. Ada 3 input, type C, lightning, micro, 2 LED light guys. Jadi untuk aktifkan LED light dia, korang double press. Alright. So kurang terang berbenda yang tadi, tapi okey lah ada. So dekat depan ni adanya screen dia. Kalau nampak, kapasiti dia sekarang adalah 41%. Jadi aku nak cuba tengok betul ke dia ada fast charging. Kita cuba tengok pada Poco M3. Sebab apa? Poco M3 support untuk 18 watt. Should be dia akan trigger quick charge dia. Ini adalah Poco M3. Kita cuba cocok. Alright. So far tak keluar apa-apa tanda-tanda macam quick charging ke fast charging dekat bawah ni lah. Sebab apa? Selalunya Xiaomi dia akan keluar perkataan quick charging ataupun dia punya signal lightning tu akan jadi 2 lah. So far tak ada lah. So aku boleh katakan bahawa mungkin dari segi pengecasan pantas dia tak support untuk quick charge ataupun Qualcomm punya quick charge. Dia mungkin hanya ada more voltage saja Alright. So berapakah tanda harga untuk sebuah power bank 60,000 mAh yang dikatakan ini? Yang ini adalah yang paling mahal antara semua, iaitu lebih kurang RM75 guys. RM75 korang boleh dapatkan power bank yang berkapasiti agak besar ni. So guys, selesai sudah kita punya sesi bakar duit yang ke-6 ni. So far antara ke-6 power bank yang aku bawa pada kali ini, aku boleh katakan dia ada 2 isu yang lebih kurang sama antara semua. Iaitu yang pertama dari segi dia punya ketulinan kapasiti bateri dia yang agak questionable. Yang kedua adalah dari segi dia punya kepantasan ataupun speed pengecasan dia. Di mana dekat dia punya iklan jualan, dekat dia punya shop dia, aku tak jumpa sangat secara jelas lah informasi berkenaan dengan berapa watt, berapakah pengecasan yang dia support, lain-lain lah. Jadi suka untuk aku katakan bahawa mungkin dia punya kapasiti bateri dia tak sebesar yang dia advertise kan. Mungkin dari segi dia punya pengecasan dia tak sepantas mana lah. Jadi kalau korang nak beli power bank ini, pastikan korang beli sebab apa? Sebab dia punya functionality. Macam tadi ada yang siap ada kabel kan, ada yang kipas, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rugged, ada yang boleh hidupkan api, ada yang ada solar dan lain-lain. Dari segi yang 2 benda aku mention tadi, itu adalah benda yang korang kena letak tepi lah. Tapi the rest adalah so far so good. So guys, kalau korang suka video-video bakar duit macam ni, korang boleh klik butang subscribe dekat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.